Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tuan Sri Yang di-Pertua Persegudang. Pelaksanaan dasar gaji progresif akan dimulakan dengan projek rintis pada bulan Jun 2024. Projek rintis ini akan melibatkan 1,000 syarikat yang memenuhi syarat kelayakan dengan melibatkan pekerja yang bergaji di antara RM1,500 hingga RM4,999. Pemilihan syarikat akan dibuat secara telus berdasarkan prinsip kesaksamaan, tahap keperluan sektor dan juga sokongan dasar. Penilaian impak projek rintis pula akan dilaksanakan pada bulan September 2024 untuk memastikan ketersediaan dasar sebelum dasar gaji progresif secara menyeluruh dilaksanakan kepada semua majikan dan ekonomi. Sebenarnya Pasir Gudang, kita dah letakkan kertas putih dasar gaji progresif yang akan dibentangkan pada hari Khamis 30 November. Jadual terperinci mengikut bulan boleh dirujuk pada muka surat 45, tapi oleh kerana embargo jadi sebaiknya saya tak baca dengan teliti dan kita tunggu pada hari Khamis. Dasar gaji progresif dirangka bertujuan untuk menangani isu gaji rendah yang telah membelenggu golongan pekerja di negara ini sejak sekian lama. Dasar ini merupakan inisiatif yang akan menyumbang kepada salah satu daripada 17 anjakan besar dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 iaitu mengenai ketersediaan bakat masa hadapan. Dasar ini bertujuan untuk mereformasi struktur gaji pekerja Malaysia terutamanya di sektor swasta supaya gaji dapat ditingkatkan secara progresif seiring dengan produktiviti dan ekonomi negara dapat maju ke rantaian nilai yang lebih tinggi. Dasar gaji progresif mempunyai 3 ciri asas, iaitu pertama, pelaksanaannya secara sukarela oleh majikan-majikan. Keduanya, kerajaan akan memberikan insentif untuk menggalakkan seberapa ramai majikan dan pekerja menyertainya. Dan ketiga, di pihak pekerja, ianya mestilah terkait dengan produktiviti. Dengan ketiga-tiga ciri ini, dasar gaji progresif akan menjadi pelengkap kepada inisiatif-inisiatif gaji sedia ada iaitu perintah gaji minima dan sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti ataupun PLWS dengan memperkenalkan buat kali pertama campur tangan terus kerajaan dalam menetapkan gaji di syarikat terutamanya di sektor formal dan swasta. Untuk makluman yang berhormat, kertas putih cadangan dasar gaji progresif akan dibentangkan di Parlimen pada 30 November 2023. Saya mengalu-alukan sebarang pandangan dan cadangan daripada ahli-ahli yang berhormat dalam sesi pembentangan kertas putih cadangan dasar gaji progresif ini dan insya-Allah input-input itu sudah tentu akan membantu kementerian untuk melaksanakan dasar ini yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pekerja dan membantu pekerja dalam menangani cabaran kos sara hidup. Terima kasih. Saya jemput Pasir Gudang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang jelas dan bernas. Saya anggap inisiatif gaji progresif itu sebagai, dengan izin, game changers. Soalan tambahan saya ialah, pertama, adakah kerajaan telah membuat libat urus dengan kesatuan-kesatuan sekerja dan persatuan-persatuan majikan berkenaan pelaksanaan gaji progresif? Dan kedua, bolehkah maklumkan apakah pendirian dan sikap kesatuan-kesatuan sekerja dan persatuan-persatuan majikan Malaysia terhadap inisiatif kerajaan untuk melaksanakan gaji progresif tersebut? Sila Menteri. Terima kasih Pasir Gudang. Soalan itu kalau dijawab dengan ringkas, ya. Kami sedia maklum bahawa sebarang dasar yang melibatkan gaji ini cukup sensitif. Sebab itu berpuluh tahun setiap kali kita bercakap mengenai gaji, selalunya dia tidak menghasilkan sesuatu tindakan kerana dia memerlukan tindakan tripartite daripada kerajaan,
daripada majikan dan juga daripada pekerja yang selalunya diwakili oleh kesatuan-kesatuan pekerja. Pada bulan Jun 2023 yang lepas, sebagai sebahagian daripada persediaan untuk kita membentangkan cadangan dasar gaji progresif ini kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara, libat urus dan perbincangan yang melibatkan Persekutuan Majikan Malaysia MEF telah pun dibuat, begitu juga dengan MTUC pun telah dibuat dan wakil-wakil QPEX pun ada. Walaupun dia lebih kepada MTUC dan kurang kepada QPEX kerana dasar ini lebih tertumpu kepada sektor formal di pihak swasta, dan semasa pembentangan dibuat kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara yang telah mengangkat dan meluluskan dasar gaji progresif ini untuk kerajaan, sebenarnya wakil daripada MEF dan juga MTUC pun memang sudah ada di dalam perbincangan tersebut. Jadi saya boleh maklumkan kepada Pasir Gudang, setakat ini ia mendapat sokongan padu daripada Persekutuan Majikan dan maklum balas daripada Kesatuan Sekerja, berharap supaya kerajaan berhati-hati supaya kumpulan separa kemahiran yang telah berumur, yang telah bekerja 10-15 tahun tidak dikecualikan atau dipinggirkan daripada pelaksanaan dasar ini, kerana mereka juga selalunya menghadapi masalah kenaikan gaji bukan semata-mata kumpulan graduan yang baru mula bekerja, dan perkara itu telah diambil maklum dan telah pun dimasukkan di dalam dasar ini. Dan akhir sekali, satu lagi kumpulan yang telah pun kita semak ialah sebenarnya pekerja sendiri, dan satu kaji selidik umum telah dibuat pada bulan Mei 2023 untuk mengenal pasti penerimaan dan pandangan pekerja yang tidak diwakili oleh melalui Kesatuan Sekerja ni, dan 62% bersetuju dan menyokong penuh dengan dasar gaji progresif ini. Terima kasih. Ya. Saya jemput Kuala Terengganu. Ya. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Melalui pelaksanaan gaji progresif ini, adakah kerajaan bersedia melaksanakan pelarasan gaji bagi pekerja di sektor awam yang masih mempunyai gaji minimum serendah 1,200, dan apakah kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar imbuhan tetap perumahan daripada RM350 kepada RM450 selepas pelaksanaan dasar gaji progresif. Di Malaysia, Kementerian Sumber Manusia menggariskan The Malaysia Standard Classification of Occupation (MASCO) untuk menentukan jenis pekerjaan-pekerja yang memaparkan 5 peringkat pengkelasan dalam MASCO 2020. Tidak semua pekerjaan yang wujud ini mengikut klasifikasi yang ditetapkan oleh MASCO. Terdapat beberapa pekerjaan yang sukar untuk ditentukan tahap kemahirannya. Adakah kementerian turut melihat perkara ini? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Kuala Terengganu. Kita ada sekitar 7 juta lebih pekerja sektor formal. 9 juta lebih pekerja sektor formal. 1.5 juta itu di dalam sektor awam.